Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman dalam Awani Pagi, dan kita ingin membincangkan mengenai dalam kita mengangkat mereka yang diberi harapan untuk membendung penularan COVID-19 dan juga merawat mereka yang dijangkiti ini seperti doktor, ada jururawat, polis dan ATM, dan sebenarnya ada golongan juga yang perlu dihargai jasa mereka, iaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam perkhidmatan dan juga pembersihan di hospital ini. Dan kita juga memahami tugas dipikul mereka ketika ini sama penatnya seperti petugas-petugas kesihatan yang lain apabila ramai pesakit yang kita dapat saksikan banyak kes baru dilaporkan saban hari. Dan dalam diskusi kita pada ketika ini, kita ingin memahami tugas yang digalas oleh mereka ini, dan semestinya kita juga ingin melihat kepada syarikat yang mengurus segala perkhidmatan dan juga pembersihan ini, iaitu UEM Agenta Berhad. Dan difahamkan UEM Agenta Berhad ini mempunyai operasi serantau perkhidmatan kepada 300 hospital di Malaysia, Singapura dan juga Taiwan. Dan UEM Agenta ini juga menyediakan perkhidmatan kepada hospital dengan menjalankan penyelenggaraan kejuruteraan bioperubatan hinggalah pengurusan sisa dan juga dobi. Dan di Skype ketika ini kita bawakan Datuk Azmir Marikan, Pengarah Urusan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif UEM Agenta Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam, selamat pagi. Datuk, mungkin kita nak teruskan kepada perbincangan kita bagaimana agaknya operasi pembersihan dan juga perkhidmatan diberikan UEM Agenta ini kepada hospital di ketika COVID-19 ini, dan dapat ceritakan berapa banyak kaki tangan dan juga hospital di mana? Ya, okay, terima kasih. Bagi UEM Agenta, kita punya operasi bukan sahaja di Malaysia, Singapura, Taiwan dan juga di India. Jadi lebih 300 hospital. Dan lebih 10,000 kaki tangan terlibat dalam operasi hospital support services, sokongan hospital ini. Dan masa COVID ni adalah masa yang sangat mencabar kerana inilah masa yang mereka sangat risau, dan juga ada keperluan asas yang kita perlu berikan kepada mereka seperti PPE dan sebagainya. Jadi ini masa yang lebih mencabar bagi semua pekerja kami. Datuk, dalam masa yang sama juga kita nak memahami adakah operasi yang dijalankan, adakah ia berbeza daripada sebelum COVID-19 melanda negara, dan mungkin ada tak peningkatan dari segi kaki tangan yang diperlukan untuk operasi ini? Ya. Perbezaan dari segi servis tidak berbeza, tapi perbezaan daripada effort yang kita tumpukan sangat ada perbezaannya, sebab sekarang ni ialah yang kita ambil perhatian yang lebih ialah dari segi infeksi kontrol. Dan kita perlu ikut protokol yang ada di setiap hospital supaya pekerja-pekerja ini dia boleh terus bekerja. Dan juga kita ada pengasingan. Jadi kita divide tim dia kepada tim-tim yang berbeza. Jadi kalaulah berlakunya sesuatu melibatkan pekerja kita di tim ni, pekerja-pekerja lain tidak akan terlibat. Jadi ada separation. Jadi mereka boleh buat kerja dengan lebih selamat. Dan itu yang pertama. Pada biasanya kami di Agenta sangat selalu tumpukan kepada operation excellence, dan bagaimana nak tingkatkan efisiensi dan sebagainya. Dari masa COVID ni lebih banyak ditumpukan kepada disiplin. Bagaimana tim ini buat kerja dengan baik, dia observe protokol di hospital, dan kami juga menentukan bahawa dia dapat support daripada HQ. Apa mereka perlu, kita akan bantu mereka. Datuk, bagaimana ini menyumbang kepada usaha untuk meningkatkan lagi keberkesanan Malaysia untuk mencegah penularan COVID-19 ketika ini? Betapa pentingnya tanggungjawab operasi ini dilaksanakan, Datuk? Yang paling penting bagi saya adalah kita boleh support hospital supaya hospital sekarang ni dia perlu ada tahap yang maksimum. Dia akan beroperasi bukan secara maksimum. Dan bila ini jadi, sangat penting semua servis-servis yang UEM Agenta provide di hospital ni boleh berjalan dengan baik, dengan sempurna. Jadi kalau biomedical equipment mencukupi, dia dapat disupply dengan baik, tak ada interruption. Dari segi cleansing dibuat dengan betul. Jadi yang
sekarang ni dengan infection control dan sebagainya lah sangat-sangat penting. Jadi kami terus memastikan juga kesihatan dan kebajikan pekerja kami. Jadi ini sangat penting kerana mereka juga ada family, mereka juga ada tanggungjawab mereka. Jadi satu ialah memastikan mereka boleh buat kerja dengan baik di hospital supaya servis di hospital boleh berterusan dengan baik, no interruption, dan juga memastikan mereka ni boleh bekerja dengan baik. So kita kena tengok dulu. Datuk, kita juga ingin melihat dari segi moral kaki tangan pembersihan dan juga perkhidmatan ini, dan kalau boleh saya nak kongsikan dengan Datuk juga, saya juga pernah menyertai ataupun saya mencabar diri saya sendiri untuk bekerja bersama dengan UM Magenta satu ketika dulu 2010-2011 macam tu. Ketika itu UM Magenta namanya adalah Faber kalau tak silap saya. Saya bekerja di bahagian Dobi untuk menguruskan bahagian-bahagian ataupun pakaian-pakaian hospital dan sebagainya. Dan saya faham dari segi motivasi pekerja-pekerja ini semua apabila situasi COVID-19 ini semakin kes yang semakin meningkat dan semestinya mereka juga terpaksa bekerja lebih masa dan sebagainya. Bagaimana, apakah inisiatif yang dijalankan oleh UM sendiri untuk memotivasikan kaki tangan ini? Okey, yang pertamanya ialah moral pekerja-pekerja ni daripada yang masa yang sama ialah very important. Sebab mereka buat kerja yang selalunya berulang, kerja yang sama. Jadi motivation dan mereka perlu konsisten pada tahap yang tinggi. Jadi antara yang lebih penting bila terjadinya COVID ini ialah memastikan dia punya kebajikan mereka ni dijaga. Jadi kita tumpukan kepada mereka ni yang pada masa ni bagi mereka meal. Mereka tak perlu risau whether to find mana nak cari makanan tengah hari. We also bagi mereka ni allowance tambahan sebab masa kritikal ya. So they get tambahan. Kalau ada isu dengan mereka, kalau mereka perlu buat ada kerisauan dan sebagainya, mereka bekerja di hospital dan we make sure juga mereka boleh dapat the right kind of assistance ataupun untuk testing kalau mereka risau. Jadi banyak boleh dilakukan untuk mereka dapat bekerja dengan baik. Yang penting ialah mereka ni dapat mereka ni risau dan kita provide them with training juga bagaimana nak pakai PPE dengan betul, PPE supply yang cukup. So kalau kita menjaga mereka ni, masa ni mereka juga sedar mereka ni sangat-sangat penting sekarang ni. Tugas mereka ni bukan buat tugas yang biasa, tapi mereka memastikan hospital ni dapat berfungsi dengan baik. Jadi ialah satu motivasi juga pada mereka supaya boleh bekerja dengan baik. Datuk, dalam masa yang sama juga kita tahu ramai pihak yang terlibat dalam usaha untuk membantras mengekang penularan COVID-19 ini, dan daripada wira kita kaki tangan hospital kepada anggota penguatkuasa undang-undang, bagaimana Datuk melihat kepada syarikat swasta seperti UM Magenta menyumbang kepada usaha untuk mengekang penularan COVID-19 ini? Apa yang boleh dilakukan lagi oleh syarikat-syarikat swasta, Datuk? Bagi UM Magenta, kami this is something yang penting ya. Dan of course pada masa yang macam ini kita akan cuba dengan daya upaya untuk menyumbang. UM Magenta baru ini telah handover dalam 30 ventilator dan 30 patient monitoring equipment kepada Kementerian Kesihatan untuk digunakan di hospital. Dan juga kita bekerja dengan Kementerian Kesihatan untuk dengan CPRC supaya information yang datang ke CPRC ini boleh di-upload secara online dan on the cloud supaya mereka tahu apa yang berlaku di setiap hospital di Malaysia. Contohnya bilangan sakit, patient registration, aset-aset yang ada di hospital di mana how many beds are available dan sebagainya. Semua information ni adalah satu sistem yang mereka boleh dapat secara online. Okey. Baik, terima kasih Datuk Azmir Marikan, Pengarah Urusan dan juga CEO UM Magenta Berhad. Skype bersama kami sudi berkongsi dengan kami mengenai perkhidmatan dan pembersihan di hospital ini. Terima kasih Datuk. Dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini, dan kepada mereka yang bertugas
anda adalah hero kami dan anda adalah hero di sebalik topeng sebenarnya. Ya, betul tu. Di sebalik terowong yang gelap, di penghujungnya pasti akan ada cahaya. Sama-samalah kita bersabar dan juga bertabah dalam menghadapi penularan COVID-19 ini. Patuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan sekian daripada kami, saya Hafiz Zaman. Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.